This call is now being recorded. والصلاة والسلام على أشرف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب وهداية المصلحة لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونحن الملائكة المقربين وحسنا وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan jika digiling pasir hingga jadi debu, jika ada yang pasirnya itu tiada lekat pada anggota, sah tayamum, tetapi jika digiling batu tiada sah. Dan jika digiling pasir, digiling itu maknanya dihancurkan pasir yang sebiji-sebiji itu sehingga jadi debu. Dan jika digiling pasir hingga jadi debu, jadi pasir, tanah pasir yang apa dia, yang sebiji-sebiji itu kita gilingkan, kita hancurkan sehingga jadi debu, sehingga pasir itu jadi debu. Maka boleh ke tidak kita nak tayamum dengan dia, dengan pasir yang sudah digiling sehingga jadi debu. Maka itu dia katanya, jika ada yang pasirnya itu tiada lekat pada anggota. Jika ada yang pasir yang masih jadi pasir lagi itu tiada lekat pada anggota. Jadi pasir yang sebiji-sebiji itu tak lekat di anggota, hanya jadi debu ke semua. Sah tayamum, sah tayamumnya. Tayamum dengan debu pasir itu sah. Tetapi sebab pasir itu dikira kata tanah, maka apabila dengan keadaan dia berpasir itu, maka tak bolehlah. Tapi kalau kita dah jadi debu sebab pasir itu jenis tanah, sekiranya jadi debu tu boleh nak tayamum. Tetapi jika digiling batu, batu, kita ambil batu, kita hancurkan jadi debu, tiada sah tayamum. Sebab batu bukan tanah. Sebab batu tu asal bukan dia tanah. Sebab tu kalau dihancurkan sekalipun, dijadikan debu sekalipun, tidak sah nak tayamum dengan debu batu. Sebab tu apa dia, simin, tak boleh kita nak tayamum tu sebab asalnya batu bukan dia tanah. Demikianlah kalam kalam Abdul Bar. Demikianlah, ini seperti yang disebut sanilah, cakapan bagi Abdul Bar. Kerana bukan ia daripada tanah. Kerana bukan ia batu. Walaupun kita giling, kita hancurkan jadi debu sekalipun, sebab dia tu bukan tanah. Sebab tu tidak sah kita nak tayamum dengan dia. Jadi kerana bukan ia daripada tanah tu ilat pada tiada sah
Tiada sah tayamum tu sebab dia tu bukan batu, bukan tanah. Seperti kapur. Seperti kapur, simin. Maka sebab ia asalnya batu, batu tu bukan dia tanah. Maka tidak sah. Dan tepung, tepung mana-mana tepung sekalipun. Sebab dia bukan tanah. Dan debu beras, tepung beras. Dan debu bantal. Ni tak mesti tu apa dia. Ni tak tahu makna. Dan debu bantal ke baca macam mana? Tak tahu apa maksudnya. Dan lainnya. Lainnya, lain daripada yang disebut tadilah. Daripada kapur, tepung, debu beras, dan lain lagi. Maka tiada dinamakan tanah. Dengan sebab tidak namakan tanah, sebab dia tu bukan tanah, orang tak panggil tanah. Tiada sah tayamum dengan dia, dengan yang tersebut. Daripada kapur, daripada tepung, daripada debu beras, gandum, dan lain-lain lagi. Kerana bukan dinamakan sa'id. Kerana bukan dinamakan, bukan dipanggil kata sa'id yang pada ayat itu. Yang disebut di dalam ayat. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Bukan dia sa'id yang disebut di dalam ayat. Pada ayat dulu katanya fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka adalah yang dikehendaki padanya pada sa'id. Pada ayat tu tanah yang suci, menyucikan. Tanah yang suci, yakni suci pada dirinya, maknanya tanah tu suci, tidak kena najis. Menyuci, yakni boleh menyucikan. Menyucikan, boleh menyucikan dengan sebab dia sebab itulah kita boleh guna tayamum. Suci pada diri, menyucikan. Adapun tanah mustakmal pun tak boleh juga. Tanah yang sudah kita guna pada tayamum. Walaupun diri dia tu suci, tapi sudah mustakmal, maka tak boleh guna sekali lagi pula. Jadi tanah yang sudah kita guna pada tayamum, nak ambil guna tayamum kali yang kedua tu dah tak boleh. Sebab tanah tu tanah mustakmal, suci pada diri, tidak boleh menyucikan. Seperti air mustakmal. Air mustakmal pada mengakakkan hadas. Dan kata Imam Syafi'i, bermula sa'id, perkataan sa'id dalam ayat, tiada jatuh malaikat atas tanah. Maknanya makna dia begitulah. Bermula sa'id itu tiada jatuh, maknanya tidak dikehendaki malaikat tanah. Tidak jatuh, tidak dikehendaki, makna dia tu malaikat atas tanah yang ada baginya debu pada ghalibnya. Jadi sa'id bahasa Arab tu diguna pada makna tanah yang ada bagi tanah tu debu pada ghalib. Maka memadalah ia tayamum, maka memadalah ia seorang. Tayamum pasir. Itu kitab, tambah sikit. Maka memadalah ia tayamum dengan pasir yang ada debunya. Maka memadalah ia seorang tayamum dengan pasir. Pasir yang ada debunya. Pasir yang ada debu. Boleh. Apabila tiada lekat dengan anggotanya, apabila tiada lekat pasir itu dengan anggota.
hanya yang lekat tu debu dia. Jadi seperti pasir yang kecil-kecil seperti pasir kat tanah tepi laut, maka diri pasir itu apabila kita sapu tu debu tu lekat pada anggota, tapi diri pasir itu tak lekat. Itu boleh. Bersalahan pasir, bersalahan barang yakni pasir. Bersalahan barang yakni pasir yang tiada debu baginya. Kalau pasir betul-betul pasir tu, seperti kita ambil pasir, kita letak dalam satu bekas, kita basuh sehingga tinggal ada betul-betul pasir. Debu tu dah dihilangkan dengan air. Sebab kalau tak pasir tu, kalau dia ada debu tu, kalau kita masuk dalam air tu, air akan jadi keruh. Sebab pasir tidak mengeruhkan air. Lepas tu kalau kita cebokkan pasir masuk dalam satu bekas, lepas tu kita basuh, kita tuangkan air sehingga habis keruh dia tu, maka tinggal ada pasir betul-betul. Maka di situ jadi pasir betul-betul tidak ada debu. Maka tidak sah. Itu maknanya bersalahan barang yakni pasir tiada debu baginya. Gitu. Bersalahan pasir, bersalahan barang yakni pasir tiada debu baginya bagi pasir. Itu tak memadai. Lepas tu kitab tu nak tambah lagi pula. Debu tetapi itu tambah di depan debu. Yani, atau ada baginya debu tetapi lekat. Gitu. Tambah gitu ya. Atau ada baginya debu tetapi. Atau ada baginya debu tetapi. Atau ada baginya debu tetapi. Atau ada baginya bagi pasir itu debu. Pasir itu ada debu. Nak tahu ada debu tak ada debu tu nanti kita lekat pada debu tu lekat pada anggota. Artinya kita masuk dalam air tu, air jadi keruh dengan sebab debu dia. Atau ada baginya bagi pasir itu debu tetapi lekat pasir itu pada anggota. Tetapi diri pasir itu ada lekat ke anggota apabila kita sapu. Maka dengan sebab pasir itu lekat pada anggota, jadi menyebabkan debu tak lekat pada anggota. Dengan sebab kenapa kalau pasir lekat di anggota tidak sah, maka tiada sah tayamum dengan dia kata. Maka tiada sah tayamum dengan dia sebabnya apabila pasir itu ada debu tetapi pasir itu lekat pada anggota, anggota muka dan tangan, maka jadi pasir itu lekat, debu tak lekat. Maka tidak sah. Begitulah. Sebab tu kalau masa kita nak tayamum dengan tanah pasir itu, kalau kita selepas pada kita letak tangan di atas tanah, kita gerak-gerak sikit tangan supaya pasir itu supaya pasir itu gugur. Maka sehingga tinggal ada debu kat tangan. Maka itu bolehlah. Habis. Dan habis itu masalah tanah. Jadi pendek katanya segala tanah lah boleh kita guna untuk tayamum. Segala tanah walaupun berwarna macam-macam warna sekalipun, walaupun tanah berpasir sekalipun, maka boleh. Sekiranya kalau ada debu.
Maka sekiranya kalau tanah seketul-seketul tu kita hancurkan supaya jadi debu. Begitulah masalah tanah yang digunung untuk tayamum. Habis masalah, maka masuk masalah lain pula. Dan barang siapa dapat air, ini ada air, dan tiada memadai baginya, bagi seorang. Nescaya wajib memakaikan dia kan air pada setengah anggotanya, maka jika tengok. Jadi kita ada air tapi air tak banyak. Lepas tu kita ada air, maka tengoklah kita nak ambil wuduk dengan air itu kalau berhadas kecil, artinya nak mandi kalau kita berhadas besar. Maka air itu adalah kat kita tu, tapi tak banyak. Ada secawan masalah. Dan tiada memadai baginya, tidak cukup. Dan tiada memadai baginya maknanya tak cukup. Nak ambil wuduk tu, nak basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dengan air yang ada kat kita tu tak cukup. Kalau ambil wuduk contohnya, basuh muka, basuh tangan, habis. Kalau mandi, basuh kat kepala, rata kat kepala, kat lain tak cukup. Jadi air itu ada tapi sedikit tak cukup untuk nak basuh anggota wuduk. Kalau dia tu berhadas kecil, artinya air itu ada tapi tak cukup untuk nak meratai basuh sekalian badan kalau dia tu berhadas besar. Maka macam mana nak buat? Nak tayamum terus ke, tak payah guna air ke, mesti kena guna sekadar boleh. Dengan sebab air yang ada kat kita tu, air tidak mencukupi untuk nak ambil wuduk, artinya tidak mencukupi untuk nak tayamum. Katanya nescaya wajib memakai, menggunakan dia kan air. Wajib memakai, menggunakan dia kan air. Kena guna juga. Pada setengah anggota seorang. Pada setengah anggota barang siapa tadi. Jadi mesti kena guna dulu. Mesti kena gunakan air dulu. Lepas tu nanti tak cukup itulah, kita gantikan dengan tayamum. Maka kenapa mesti kena gunakan air juga? Masalahnya sebab kita faham daripada asalnya, masalahnya kalau bukan masalah tak boleh guna air sebab sakit lah. Dia masalah tak boleh gunakan air dengan sebab sakit tu, air ada ke air tidak ada, tak dikira, sebab kita sakit boleh tayamum terus. Tapi masalah tayamum dengan sebab ketiadaan air. Kita katanya tayamum ganti daripada tayamum kerana ketiadaan air. Cuba perhati elok-elok perkataan itu. Tayamum ganti daripada air. Maknanya nak kata tayamum ganti daripada air itu apa maksudnya? Air kena tak ada lah. Air kena tak ada lah. Kalau air ada, tak boleh nak tayamum. Kalaulah air itu ada, tak boleh kita nak tayamum. Sebab masalah bukan masalah orang sakit. Masalah ketiadaan air, maknanya kalau selama mana air itu ada walaupun sedikit sekalipun, tak boleh kita nak tayamum. Sebab kalau masalah katanya tayamum ganti daripada masalah tayamum kerana ketiadaan air, maknanya mesti tak ada, betul-betul tak ada lah. Maka sekiranya kalau air ada kat kita tu ada satu cawan masalah.
maka boleh ke tidak kita nak tayamum terus? Tak boleh. Sebab sekarang kita ada air yang boleh digunakan untuk ambil wuduk. Walaupun tidak mencukupi. Tapi air itu ada. Sebab tu walaupun satu cawan tu memanglah tak cukup lah kita nak ambil wuduk. Apakah lagi kalau nak mandi dengan dia, memanglah tak cukup. Maka hukumnya tak boleh kita nak tayamum serta ada air. Dengan keadaan kita ada air, tak dibolehkan kita tayamum. Sebab dia katanya tayamum kerana ketiadaan air. Mesti air itu tidak ada. Mestilah air itu tidak ada. Sebab tu kalaulah air ada satu cawan, tak boleh kita nak terus tayamum. Dia tak jadi katanya kalau air dah ada satu cawan, lepas tu kita terus tayamum, maka tayamum kita tidak sah sebab kita tayamum dengan keadaan ada air. Padahal kita ni bukan orang sakit. Begitu. Sebab tu kena gunakan air itu dulu. Kena gunakan air itu dulu sekadar cukup. Sekadar habiskan air itu dulu. Maka barulah kita tayamum. Maka apabila contohnya air ada satu cawan ke atau dua cawan ke, maka jika ada hadas asghar, hadas kecil, wajib ditertibkan dia kan tayamum. Atau hadas besar, maka dipakai pada barang anggota yang dikehendakinya. Kemudian ia tayamum akan barang yang tinggal. Lepas tu masalah kita katanya air ada sedikit. Memang kalau nak ambil wuduk, tak cukup ambil wuduk. Artinya air tu ada sedikit, kalau nak mandi, tak cukup untuk nak mandi. Nak meratai sekalian badan tu tak memadai. Maka caranya sekiranya wuduk ni, masalah wuduk ni wajib tertib antara perbuatan wuduk kan. Tapi kalau mandi itu tidak ada tertib. Kita maklumnya begitu. Wuduk mesti tertib dalam bab ambil wuduk. Sebab rukun dia kan. Adapun mandi tidak ada tertib. Nak basuh atas dulu ke, sebelah bawah badan dulu ke, boleh ke semua masalah mandi. Maka kalau kita berhadas kecil, kita nak ambil wuduk dengan air yang tak cukup tadi tu, wajib ditertib dia katanya. Mesti contohnya air kita dah ada tu, pertama kali kita basuh muka dulu. Basuh muka. Maka selepas pada basuh muka ada lebih ke tidak lagi air? Ada lebih lagi. Basuh tangan. Basuh tangan, dua-dua belah tangan. Ada lagi ke tidak air? Kalau ada, sapu kepala. Ada lagi ke tidak air tu? Ada lagi. Basuh kaki, cukup. Tu tak payah tayamum lagi tu. Lepas tu, kalau contohnya air tu ada, kita basuh muka cukup. Untuk dah basuh muka. Maka tangan pula. Tangan, basuh tangan sebelah, habis air. Sebelah lagi tak dicukupi. Jadi maknanya tangan, sebelah tangan dibasuh, sebelah tangan tak dibasuh. Sebab dah habis air. Kepala tak disapu. Maka kaki tak dibasuh. Lepas pada tu kita tayamum. Ganti daripada tempat yang nak basuh yang tak cukup air. Tayamum ganti. Tapi jangan tayamum tempat anggota lah. Tayamum tu maknanya sapuh muka buat sapuh tangan lah. Contohnya kita basuh muka, ada lebih lagi. Basuh tangan, dua-dua belah tangan, habis air. Apabila habis tu, sambung dengan tayamum. Tapi jangan sapuh di kepala, gosok tanah kat kaki lah. Tayamum ganti di menyapuh kepala dan basuh kaki. Maka kita sapuh muka, sapuh tangan cukup. Ambil tanah, sapuh muka, sapuh tangan cukup. Boleh solat. Itu maknanya wajib ditertib
kalau hadas asghar, hadas kecil. Atau hadas besar. Atau hadas akbar. Sekiranya kalau seorang tu ada air sedikit, tak mencukupi pada dia tu berhadas besar, maka dia katanya maka dipakai pada barang anggota yang dikandung. Jadi air yang ada secawan dua saat itu, kita gunalah nak basuh kaki ke dengan air yang ada tu sebab kita nak mandi ya. Mandi ni boleh kita nak basuh di kaki dulu, pun boleh di kepala dulu, pun boleh di tangan dulu, pun boleh di dada dulu, pun boleh di belakang dulu, pun boleh mana-mana pun mulai boleh dimulaikan. Tak macam wuduk mesti kena mulai di muka. Selepas ada muka tu tangan, maklum. Adapun mandi dia tak syarat kena ada tertib, dimulailah di mana-mana pun. Maka sekiranya kalau air kita adalah juganya tapi tak banyak, tentu dah tengok tak nak cukup ni kalau nak mandi. Maka nak tayamum, nak mulai dengan tayamum tak boleh lah sebab air itu ada, mesti kena gunakan air itu basuh pada anggota kita. Lepas tu nak mulai basuh di mana dulu? Di kepala dulu ke, di kaki dulu ke, di tangan dulu kalau kita nak mandi janabah. Maka dia katanya pakailah di mana-mana anggota kita kandung. Tu mana maka pakaikan air. Pada barang anggota ni, pada mana-mana anggota yang dikandaki. Mulailah, nak mulai di mana? Contohnya air kita tu ada satu cawan. Contohnya air kita ada sebanyak ni. Adalah sebekas ni ada. Ada sebekas ni. Maka kita tuang kat kaki dulu ke masalah. Tuang kat kaki. Habis air. Lepas tu tayamum. Atau nak tuang kat tangan dulu ke, atau nak tuang kat muka tu. Bolehlah. Jadi apabila habis air itu, kita pun tayamum. Tapi muka tu, tangan tu, kalau basah tu, jangan terus tayamum lah. Jangan terus tayamum lah. Contohnya kalau kita ambil wuduk, mesti kena mulai di muka kan. Kita pun basuh muka. Sudah basuh muka, basuh tangan. Sudah basuh tangan, habis air. Jadi mana sapu kepala tak cukup, basuh kaki tak cukup. Jangan terus tayamum lah, muka sedang basah. Sapuhlah dulu. Sapuh, nanti lekat tanah kat muka pula. Begitu. Kita sapuhkan muka, keringkan, lapkan muka itu. Keringkan air kat muka, yang lekat-lekat kat muka, kat tangan tu. Barulah kita tayamum. Nanti macam pakai bedak pula. Begitulah. Tu maknanya, jadi pendek katanya nak terus tayamum tu tak boleh sebab tayamum dengan sebab ketiadaan air, mesti betul-betul ketiadaan air. Kalau ada sedikit tu mesti digunakan. Walaupun basuh muka tak cukup. Misalnya kita katanya air kitanya ada satu bekas besar ni. Cawan teh. Ada cawan teh yang boleh ikat muka. Ada sedikit. Walaupun sedikit tu kita nak terus tayamum, jangan kata sebab salah nak guna tu sedikit saja. Tak boleh. Sebab tak boleh nak tayamum dengan keadaan ada air yang suci yang mutlak. Air mutlak ada, boleh guna ambil uduk, gunakan dulu, habiskan. Jadi nak tayamum kena tidak ada air. Selama mana ada air, tak boleh tayamum sebab ketiadaan air. Itulah. Tengok masalah kalau dia tu berhadas besar, air tak mencukupi, maka dipakainya, digunakan air pada barang anggota yang dikehendaki. Ini pada mana-mana anggota yang dikehendaki. Yang nak basuh di tangan, di kepala, di kaki, di belakang, di dada, mulailah. Ikut sukalah. Kemudian selepas pada dipakaikan air, dah habis,
ia tayamum akan barang yang tinggal. Mana tayamum akan barang ini ganti daripada barang yang ditinggal. Tapi tayamum tu, tempat tayamum tu di muka, di tangan lah. Cumanya ganti. Jangan macam ni lah. Jangan faham betul-betul tu. Kaman dia, ia tayamum akan barang yang tinggal. Bukan basuh muka cukup, basuh tangan, basuh dada kalau dia mandi, basuh muka, basuh kepala dah cukup. Jadi ada di kaki tak cukup air nak basuh, nanti dia tayamum di kaki, tak boleh lah. Sapu di kaki tak boleh. Jadi tak cukup di kaki, kita katanya sebelah atas tu dah meratai ke semua. Jadi ada di kaki sikit-sikit, masalah tak meratai air dah habis. Maka sapuhlah. Sapuh muka, sapuh tangan, lapkan basahan di muka, lapkan basahan di tangan tu, tayamum ganti. Buat tayamum di mana? Jangan tayamum tepat tak cukup air tu. Tayamum di muka, di tangan. Walaupun nak ganti di kaki sekalipun, samalah wuduk. Air, basuh muka ada cukup, basuh tangan cukup, sapuh kepala cukup, kaki tak cukup. Maka nak ganti basuh di kaki, kita tayamum. Jadi kita tayamum untuk nak ganti basuh kaki saja. Maka nak sapu di mana tayamum? Di muka, di tangan lah. Jangan sapu di kaki. Begitu. Jadi apa maksud di sini? Maksud di sininya nak cerita katanya masalah tayamum dengan ketiadaan air. Masalah tayamum dengan sebab ketiadaan air. Maka kalau tidak ada air, betul-betul tidak ada, maka memanglah tayamum ganti daripada seluruh anggota yang diwajib basuh. Pada maknanya begitu. Jadi maknanya kita tidak ada air walaupun satu titik pun tidak ada. Kemudian maka kita berhadas kecil. Kita berhadas kecil, lepas tu tidak ada air walaupun satu titik tidak ada. Maknanya kita tayamum ganti daripada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tetapi kalau kita ada air tapi sedikit. Basuh muka tu boleh, basuh tangan tu boleh, sapu kepala tu dah boleh. Tapi basuh kaki dah habis. Tak cukup nak basuh kaki. Maka kita tayamum. Tayamum ganti daripada satu anggota saja. Faham gitu? Demikian juga mandi. Kalau kita berhadas besar, lepas tu ketiadaan air, maka tak ada langsung air walaupun satu titik tidak ada, maka maknanya kita tayamum ganti daripada basuh seluruh badan. Bab mandi. Tapi kalau kita air ada sedikit, kita basuh, tak cukup. Padahal mandi belum rata lagi. Maka kita tayamum ganti daripada setengah anggota. Itu masalah ada air tidak cukup. Kalau tidak ada air langsung, maka ganti daripada basuh sekalian anggota. Maksud begitu. Kalau ada air sikit, kita guna sekadar boleh. Maka kalau tak cukup, ganti daripada tayamum, ganti pada tempat yang tak cukup. Jadi mana pada setengah-setengah anggota. Jadi maknanya dua lah. Tayamum ganti daripada semua anggota atau tayamum ganti daripada setengah anggota. Masalahnya begitulah. Masalah kata tayamum ganti daripada seluruh anggota, masalah tidak ada langsung air bagi dia walaupun satu titik. Tapi kalau air ada sedikit tak mencukupi, maknanya kita tayamum ganti daripada setengah-setengah anggota yang tak boleh nak guna air. Begitulah. Sebab itulah masalah lagi akan datang, seperti di anggota yang wajib dibasuh tu ada luka, ada sakit, ada balut, ada tampal, maka kena tayamum juga. Tayamum ganti di tempat tak boleh basuh tu.
Itu masalah sakit. Itu lagi akan datang. Jadi nak bagi tahu di sini katanya tayamum ni ada kala tayamum diganti daripada sekalian anggota wuduk atau sekalian anggota mandi. Artinya tayamum ganti daripada setengah anggota saja. Dua-dua masalah. Ingat begitulah. Tayamum ada kalanya ganti daripada basuh sekalian anggota, ada kalanya tayamum ganti daripada setengah-setengah anggota yang tak boleh dibasuh. Sebab tu masalah kita katanya kalau orang demam tu biasanya tak boleh nak mandi. Maknanya kalau dia berjunuk pada dia demam yang kuat, memang tak boleh nak mandi. Maka dia tayamum. Maka tayamum tu tayamum ganti daripada sekalian badan. Sebab dia demam. Tak boleh nak mandi. Padahal dia tu berjunuk. Contohnya, begitulah. Jadi maknanya tayamum ganti daripada sekalian anggota. Bukan dengan sebab ketiadaan air, tak boleh sebab sakit, demam. Maka kalau demam tu dia tak boleh langsung dia mandi. Tak boleh kena air. Nanti berat pula demam dia. Maka dia tayamum ganti daripada seluruh badan. Tapi masalahnya apabila tangan seorang tu patah, masalah. Apabila patah tu dipakaikan simin. Apabila patah kat sini masalah, dibalutkan. Dibalut dengan apa-apa cara doktor buat tu lah. Maka apabila dibalutkan di sini, maka tempat balut tu tak boleh nak sampaikan air. Padahal kita tu tidak demam, tapi patah tangan, tempat patah tu ada dipakai balut. Maka di situ tak boleh nak sampai air kepada bawah bagi balutan tu, tempat anggota yang di bawah balutan tu tak boleh. Maka kita basuh dulu tempat yang boleh basuh, maka ganti di situ saja. Contohnya kat jari masalah. Kat jari. Jari sini ada luka, ada sakit lah, kita balut. Kita balut doktor lah. Doktor balut semua. Jadi nak buang tak boleh. Maka apabila kita nak tayamum, kita ambil wuduk tu, jadi maknanya kita boleh mandi ke tidak? Boleh, tak ada demam. Boleh nak basuh tak? Boleh. Maka kita basuh. Basuh muka, basuh tangan, tempat boleh basuh tu kita basuh. Maka yang sini itulah. Kita tayamum ganti di sini saja. Tapi ganti itu basuh sapu muka, sapu tangan. Itu nak cerita katanya masalahnya tayamum ganti daripada seluruh badan, seluruh anggota, artinya tayamum ganti daripada satu juzuk anggota yang tak boleh sampaikan air. Sebab tak ada air, habis air ke, artinya dengan sebab sakit. Begitulah. Kemudian katanya maka hendaklah dengan niat tayamum. Maka hendaklah dengan niat tayamum. Jadi tayamum yang ditinggal tadi. Tayamum ganti daripada anggota yang tak cukupkan air tadi tu. Kita tayamum mesti kena ada niat tayamum. Mesti kita kena niat tayamum. Saja ku tayamum ganti daripada basuh kaki. Kalau dia tak cukup nak basuh kaki. Saja ku tayamum ganti daripada basuh kaki. Masalah. Maka hendaklah dengan niat tayamum itu dengan niat tayamum. Jangan tak niat, tidak sah. Tengok dia katanya maka dengan niat tayamum pula. Jika tiada diniatkan pada waktu membasuh muka, kalau bab wuduk lah.
Nah, dengan niat yang patut bagi keduanya wuduk, keduanya ialah wuduk dan tayamum. Jadi ketika dia basuh muka masalah wuduk. Jadi maknanya masalah tayamum tu apabila contohnya masalahnya kita katanya air yang ada kat dia tu cukup untuk basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tu cukup. Sudah sapu kepala, sudah basuh tangan, tengok air ada setitik dah. Maka boleh lagi nak setitik tu cukup dah kepala kan. Setitik air tu cukup untuk kepala tu. Sebab dia sapu ya. Maka habis. Air ada setitik. Sudah basuh tangan tu ada setitik air. Setitik tu cukup sapu kepala. Lepas tu kaki tak cukup. Maka tengok. Maka kita nak tayamum ganti daripada basuh kaki tu. Mesti kena niat tayamum pula ke tidak. Macam ni. Kalau ketika kita niat wuduk tadi. Ketika kita basuh muka tu macam mana kita niat? Kalau kita niat sajaku mengambil wuduk. Kalau kita niat begitu. Saja aku mengambil wuduk. Memanglah kalau niat kata ambil wuduk tak masuk tayamum. Kalau ketika kita basuh muka tu kita niat saja aku mengambil wuduk. Saja aku menunaikan fardu wuduk. Begitu. Maka dia pun basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, habis air. Maka nak tayamum ganti daripada basuh muka tu mesti kena niat tayamum. Sebab apa? Sebab pada masa dia niat basuh muka tadi dia niat mengangkat dia niat mengambil wuduk atau menunaikan fardu wuduk. Itu tak masuk tayamum. Tetapi ketika dia basuh muka tu dia niat dengan cara niat yang boleh yang melengkapi tayamum dan wuduk. Seperti niat istibahatu fardhi salah. Seperti niat istibahata fardhi salah. Dia niat begitu. Sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Dia niat begitu. Ketika dia basuh muka tu dia niat sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Masalah air tak cukup tu lah. Jadi maknanya ketika dia nak basuh muka, dia niat sajaku mengharuskan fardu sembahyang. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, habis air. Maka nak basuh kaki tak cukup, tayamum. Maka tayamum tu tak payah niat. Sebab apa? Sebab tayamum dah masuk dalam niatan dia tadi. Sebab masuk dalam kata mengharuskan fardu solat. Sebab niat dia begitu tu, wuduk pun mengharus juga. Tayamum pun mengharuskan fardu solat juga. Gitu. Itu makna katanya maka hendaklah niat tayamum ini, maka hendaklah dia tayamum dengan niat tayamum. Dia tayamum ganti itu mesti kena ada niat tayamum. Jika tiada niat pada waktu membasuh muka pada ketika dia basuh muka tu dengan cara niat dengan cara niat yang patut bagi keduanya. Yang boleh melengkapi keduanya. Seperti niat kata niat istibahatul fardhis salat. Gitu. Tapi kalau ia niat saja aku mengambil wuduk tu, tak boleh nak masuk tayamum dalam niat. Itu kena niat lain. Apabila dia nak tayamum ganti pada kaki, saja aku mengharuskan fardu sembahyang, artinya saja aku tayamum ganti pada basuh kaki. Katalah. Serta dikekalkan dia hingga menyapu pada air, menyapu pada tayamum. Pada satu suku daripada muka. Maka tiada demikian itu, maka jika tiada demikian itu, tiada memadai tayamumnya. Dia katanya serta mesti kena niat, lepas tu serta dikekalkan dia. Kan niat. Hingga menyapu pada tayamum satu suku, satu juzuk daripada mukanya. Gini. Dia dikekalkan tu maksudnya jangan niat nak berhenti.
Jadi macam kita solat lah. Kita niat tu niat pada masa takbiratul ihram kan. Kita solat tu kita niat pada masa takbiratul ihram tapi kena teruskan niat sehingga beri salam. Tapi mesti teruskan niat sehingga beri salam. Sehingga sudah sembahyang. Apa makna kena teruskan niat? Bukan maksud kata kena teruskan niat saja ku solat saja ku sembahyang saja ku sembahyang sampai ke sudah. Bukan maksud gitu. Maknanya kita niat betul-betul yang lakukan niat tu dalam masa takbiratul ihram lah. Tapi selama mana belum pada kita nak beri salam tu jangan ingat nak berhenti sembahyang. Jangan ingat nak berhenti, jangan ingat nak putuskan sembahyang. Itu batal. Itu mana kena kekal. Kena kekal. Begitu juga masalah ambil wuduk yang air dengan air yang banyak. Kita katanya kita niat memanglah niat pada masa basuh muka saja. Lepas tu kekalkan niat tu mana jangan ingat nak berhenti. Kalau tidak putus. Masalah kalau ingat nak berhenti kita basuh muka basuh tangan, ingat berhenti dulu. Nak buat benda lain dulu. Maka itu maksud katanya tidak dikekalkan niat. Maknanya apabila kita niat nak ambil wuduk, maknanya jangan kita niat nak berhenti. Itu maksud dikatakan kekal. Itu maknanya serta dikekalkan dia kan niat. Kan niat. Hingga kepada sapu tayamum. Dah. Hingga kepada teruskan niat tu jangan ingat nak berhenti. Mana dikekalkan niat, mana jangan ingat nak berhenti. Hingga kepada menyapu pada tayamum, menyapu pada satu suku, satu bahagian daripada mukanya. Jadi kalau kita macam ni, kita ketika kita basuh muka tu saja ku mengharuskan fardu sembahyang. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, air habis. Apabila habis air disapu kepala, jangan ingat nak berhenti. Jangan ingat nak berhenti. Lepas tu terus sapu muka, tayamum, sapu muka, sapu tangan. Sudah. Jadi antara selepas pada sapu kepala, air habis, sama tara tanah tayamum nak sampai ke muka tu, jangan ingat nak berhenti pada masa tu. Kalau ingat nak berhenti tu, tak boleh kita nak tayamum. Tak boleh, tak mada kita tak boleh terus kita tayamum. Sebab tayamum nak ganti basuh muka. Maka selepas pada sapu kepala nak basuh kaki tu, masalah jangan ingat nak berhenti lah. Kalau ingat nak berhenti, dah putus. Begitu. Begitulah. Jadi antara sudah basuh muka sapu kepala, air habis. Lepas tu sama tara nak air tanah tayamum nak sampai ke muka tu, jangan ingat nak berhenti. Itu maknanya serta dikekalkan hingga kepada menyapu pada tayamum, menyapu pada satu suku daripada mukanya ketika kita tayamum. Maka jika tiada demikian itu, niat serta dikekalkan dia, maka jika tiada demikian itu niat serta dikekalkan dia, tiada memadai tayamumnya. Dengan maknanya, kita katanya air itu habis di sapu kepala, tak cukup nak basuh kaki. Maka kalau dia niat pada awal tu niat saja aku mengambil wuduk, ketika nak tayamum ganti pada basuh kaki tu dengan tidak ada niat, maka tidak sah. Artinya selepas pada habis air di sapu kepala, dia ingat nak berhenti. Ingat nak putuskan nak berhenti, tapi dia tayamum dengan tak ada niat. Maka tidak sah. Tak sah solat, tidak sah tayamum, tidak sah solat. Itulah masalahnya. Kemudian katanya, dan jika didapatnya air pada dan tanah, tiada memadai keduanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه